Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Apa perasaan korang bila korang terjumpa seseorang ni yang muka dia sebiji macam korang? Rambut sama, warna kulit pun sama, ketinggian pun sama, macam copy paste. Sedangkan selama korang membesar, korang tak pernah tahu yang korang ni ada kembar. Tiba-tiba korang jumpa orang macam tu, apa reaction korang? So, ada satu eksperimen ni yang dibuat ke atas 3 kembar lelaki. Jadi diorang ni telah dipisahkan sejak dari baby lagi sebab saintis ni nak kaji perangai diorang. Macam mana perangai sebenar diorang bila diorang ni membesar dalam keluarga yang berbeza status kewangan. Lepas tu diorang ni membesar tanpa diorang tahu yang diorang sebenarnya adalah kembar tau. Bila diorang berusia 19 tahun barulah diorang tahu ni yang diorang adalah kembar 3 dan diorang juga baru tahu yang diorang telah dijadikan bahan eksperimen para saintis. Sebenarnya eksperimen yang dijalankan ke atas diorang ni memang kejam sebab salah seorang daripada kembar diorang ni telah bunuh diri bila dia tahu yang diorang bertiga dijadikan bahan eksperimen dan dia pun menjalani kehidupan yang tak best. So that's why lah dia ni ada tekanan perasaan and then dia bunuh diri. So kalau korang nak tahu macam mana full story tentang kisah kali ni, korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Tiga kembar seiras tadi bernama Edward Gallen, David Kelman dan juga Robert Shafran. Diorang ni secara tak sengaja telah terjumpa balik selepas 19 tahun terpisah. Kisah diorang ni mula viral, dapat perhatian dan pernah juga didokumentarikan dalam Three Identical Strangers pada tahun 2018. So Nina nak cerita sikit lah latar belakang diorang tiga ni. Kembar ni dilahirkan pada 12 Julai 1961 di New York dan telah dipisahkan oleh sebuah agensi pengambilan anak angkat. Agensi ni memang terkenal dan ramailah pasangan-pasangan ni yang telah mengambil anak angkat dekat sini. Agensi ni juga telah bekerjasama dengan satu agensi yang lain dipanggil sebagai Jewish Board of Family and Children's Services. So dikatakan mak kandung diorang ni sebenarnya tak mampu nak jaga diorang bertiga. Jadi selepas dia lahirkan kembar dia pun serahkan anak-anak dia ni kepada agensi tadi. Jadi mak kandung dia memang tahulah yang anak-anak dia ni akan diserahkan kepada keluarga angkat. Tapi mak diorang ni tak tahu yang anak dia ni akan dipisah-pisahkan dan diorang ni akan menjadi subjek kajian ataupun bahan eksperimen. Maklumat pasal mak diorang ni tak banyak diceritakan, jadi tak banyak benda lah yang Nina boleh cerita dekat korang. Tapi apa yang pasti, mak kandung diorang ni serahkan hak penjagaan dia kepada keluarga angkat dan agensi ni lah yang telah memisahkan kembar tadi tu demi eksperimen. Jadi mak diorang memang tak tahu apa-apa dan tak terlibat dah dalam eksperimen ni. So eksperimen ni diketuai oleh Peter dan dia ni merupakan seorang psikoanalisis. Jadi eksperimen ni adalah untuk mengkaji kesan alam sekitar berbanding genetik terhadap perkembangan manusia. So untuk mengkaji benda ni, kembar-kembar tadi ni akan diserahkan kepada keluarga yang berbeza yang berlainan taraf kewangan. Edward dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja, David pula dalam kelas menengah, manakala Robert dibesarkan dalam keluarga kelas atasan. So selepas diorang ni diserahkan kepada keluarga angkat, saintis ni akan datang melawat diorang lah secara berkala untuk tengok perkembangan. Tapi saintis ni tak pernah beritahu dekat keluarga angkat diorang ni apa yang diorang tengah buat ke atas anak-anak diorang. Keluarga angkat ni langsung tak tahu yang anak-anak angkat diorang ni tengah menjadi bahan eksperimen oleh saintis yang gila. Parents diorang fikir, oh maybe diorang ni datang melawat sebab nak tengok keadaan budak-budak ni okey ke tak ataupun dijaga dengan baik ataupun tak. Oh ya, parents diorang ni juga sebenarnya tak tahu anak-anak yang diorang angkat ni sebenarnya adalah kembar 3. Sampailah pada tahun 1980, kembar bertiga ni dah berusia 19 tahun dan masa ni lah segala-galanya terbongkar. Jadi satu hari tu Robert ni drive kereta dia dari New York menuju ke Catskill untuk masuk ke college sebab itu adalah hari pertama dia masuk college. Tapi bila dia sampai je dekat college tu, dia memang terkejut yang teramat sangat sebab orang dekat situ macam semua kenal dia, siap ucap dekat dia welcome back lah apa semua, and then gadis-gadis ni boleh lari ke arah dia, peluk dan kiss dia. Dia pun macam tergamam lah, terfikir juga aku ni baru je first day datang kat sini, macam mana semua orang ni macam kenal aku. Jadi dia pun tanyalah, kita ni kenal ke? Dan diorang kata, kita kan pernah sekelas sebelum ni. Lagilah si Robert ni macam, apa? Saya baru first day datang ke sini, macam mana pula kita boleh sekelas sebelum ni sedangkan saya tak kenal awak semua. Rupanya diorang semua ni salah faham. Diorang ingat si Robert ni adalah ex-classmate diorang yang bernama Edward. Sembang punya sembang, akhirnya si Robert ni baru tahu yang dia ada kembar. Cerita dia, si Edward ni dah keluar dari college tu tahun lepas. Lepas tu classmate dia ataupun kawan baik dia jugalah yang bernama Dominic ni tahu yang Edward ni pun anak angkat. Jadi bila dia tahu yang Robert ni pun juga anak angkat, so dia fikir okey, korang ni sebenarnya adalah kembar seiras. Jadi dia pun cepat-cepat call Edward dan beritahu dekat Edward pasal benda ni. Jadi dalam panggilan tu, kau nak tahu tak yang kau sebenarnya ada kembar dan kembar kau sekarang ni ada dekat college kita tau. Jadi bila Edward dengar yang kata dia ada kembar, so excited lah dia nak jumpa dengan kembar dia tu. Pada hari yang sama, Robert dengan Dominic pun pergilah ke rumah angkat keluarga Edward. Bila Edward buka je pintu, dia dah tergamam, terkejut. Dia nampak
copy paste dia dekat depan dia. Edward dengan Robert ni tenung sama sendiri, diorang ni memang speechless, seolah-olah diorang tengah tengok diri diorang yang dalam cermin ni keluar dari cermin tau. Perjumpaan tu berakhir dengan kegembiraan dan diorang fikir diorang ni cuma kembar dua je, tapi sebenarnya tak. Kisah berdua diorang ni mula tersebar dekat media dan ramai yang terharu dan ramai juga lah yang share kisah-kisah diorang ni. Beberapa bulan kemudian, David ni ada terdengarlah kisah pasal pertemuan dua kembar ni yang berjumpa balik. Jadi bila dia tengok je gambar kembar tu, dia memang terkejut yang teramat sangat sebab dia macam tengok diri dia dalam gambar tu. Masa ni David ni study dekat college juga, tapi college yang berlainan. So dia pun call lah Edward dan beritahu yang muka dia pun sama dengan dorang berdua dan kemungkinan dorang ni adalah kembar tiga. Dia pun ceritalah yang dia pun sebenarnya anak angkat tau. So dia kata, mungkin saya juga adalah adik-beradik awak. Akhirnya diorang bertiga pun berjumpa dan diorang memang tak sangka yang diorang ni adalah kembar tiga yang seiras. Kan Nina ada cerita awal-awal tadi yang parents diorang memang tak tahu yang anak angkat diorang ni sebenarnya kembar tiga. So parents diorang cerita sebelum diorang ni diserahkan kepada keluarga angkat, agensi ni dah beritahu dekat parents angkat diorang yang anak-anak diorang ni akan menjadi sebahagian daripada kajian Routine Childhood Development. Tapi apa yang diorang faham, kajian ni akan memberikan diorang ni peluang yang tinggilah supaya diorang ni dapat adopt budak-budak tadi. Diorang memang tak faham apa tujuan kajian tu sebab memang tersirat dan rahsia. Tapi apa yang diorang tahu, diorang kena sertai kajian ni barulah diorang dapat adopt anak angkat. Dalam 10 tahun pertama, budak-budak ni memang selalu diziarahi oleh Peter. Masa kembar tu berusia 4 tahun, dia datang sekali, and then selepas dari tu setiap tahun Peter ni datang. Setelah bertahun-tahun kaji kembar tiga ni, akhirnya dia pun dapat jawapan yang dia nak. Macam David tadi, family dia tu kelas bawahan kan. So bapak dia ni ada sebuah kedai runcit dan ayah dia juga seorang yang penyayang dan beramak. Jadi walaupun dia dibesarkan dalam keluarga yang susah, tapi dia macam dapat jugalah kasih sayang tu. Manakala Edward pula ni, dia membesar dalam keluarga pertengahan. So dia memang tak ngam dengan bapak dia. And then Robert pula, dia membesar dalam keluarga atasan dan dia dapat didikan yang cukup. Cuma dia tak berapa rapat dengan ayah dia sebab ayah dia busy. Ayah dia ni seorang doktor. Jadi selepas Peter kaji benda ni selama bertahun-tahun, dia macam okey, aku dah dapat jawapan apa yang aku nak bila budak-budak ni dipisahkan. So dia macam berjayalah mengkaji eksperimen ni. Tapi ramai yang tak setuju dengan eksperimen ni dan diorang kata Peter ni melampau kejam sebab tergamak pisahkan adik-beradik kembar. Dulu kan pernah ada orang buat kajian pasal penjara Stanford. So dia nak claim lah dekat orang ramai yang dia jumpa sains yang baru. Pasal eksperimen penjara Stanford ni, Nina dah pernah cerita dulu. Jadi kalau korang nak tengok, korang just scroll balik dekat video-video lama Nina. Sebenarnya apa yang dia buat ke atas budak-budak ni memang meninggalkan kesan tau kepada mentor diorang. Parents angkat kembar tadi pernah cerita, semasa budak-budak ni kecil dulu, diorang kalau stres apa, diorang akan hentak kepala diorang ni dekat palang katil baby. So masalah mental ni terus berterusan sampailah diorang ni dewasa tau. Semasa diorang dah study dekat college, David dengan Edward ni dah beberapa kali keluar masuk hospital psychiatry. Yang seorang lagi tu dalam probation dalam tempoh percubaan selepas mengaku bersalah membunuh seorang wanita dalam rompakan pada tahun 1978. Kesan dari perpisahan diorang dari kecil lagi, semua ketiga-tiga ni mengalami masalah mental tau, dan that's why lah diorang bertiga ni memang marah gila. Masa diorang awal-awal jumpa semuanya okey, diorang happy dan diorang selalu berjumpa sampai kan akhirnya diorang nekat untuk tinggal bersama-sama di sebuah apartmen di Queens. Masa ni diorang memang excited macam orang tengah hangat bercinta tau. Yelah macam kau tak tahu yang kau ni sebenarnya kembar, tiba-tiba bila kau dah dewasa baru kau tahu yang kau ni kembar. Jadi benda tu macam okey, kita kena ngam. Lagipun diorang memang ngam gila sebab diorang punya minat hobi tu sama tau. Pada awal 80-an, diorang pernah berjumpa dengan mak kandung diorang balik tau. Tapi pertemuan tu macam tak berapa ngam, tak berapa nak best. So diorang dah tak berbaik lepas tu dan diorang pun dah tak kontak dengan mak kandung diorang. Jadi pertemuan tu sekadar berjumpa lah untuk kenal, okey ini mak aku, ini anak aku, macam tu je. Sampailah pada tahun 1988, kembar ni pun telah membuka sebuah restoran tapi telah ditutup pada tahun 2000. Makin lama kegembiraan diorang ni semakin berkurang bila diorang dapat tahu yang diorang ni sebenarnya adalah bahan eksperimen rahsia. Kembar tiga ni pernah ke agensi pengambilan anak angkat ni untuk tanya kenapa diorang bertiga ni dipisahkan. Diorang tak dapat banyak jawapan tapi diorang diberitahu katanya diorang ni dipisahkan sebab tak ada keluarga yang nak ambil anak angkat 3 orang sekaligus. Keluarga angkat diorang ni juga nak ambil lah tindakan undang-undang ke atas agensi tadi, tapi tak ada firma guaman yang nak ambil kes ni. Walaupun pertemuan diorang bertiga ni memang menggembirakan lah, tapi bagi Edward lain tau, dia macam terganggu sikit, mental dia macam semakin teruk. Sebabnya dia ni membesar dalam keadaan yang kurang kasih sayang, tak baik dengan bapak dia, dan dia juga telah disahkan mengalami gangguan bipolar. Sampailah pada tahun 1995, dia punya penyakit mental ni dah semakin teruk dan akhirnya dia telah memilih untuk tembak diri dia sampai mati. Selepas Edward ni mati, kembar dua dia ni memang terkesan sangat dan diorang pun mula jadi renggang dan mula bawa haluan masing-masing.
Kajian pasal kembar tiga ni memang tak pernah diterbitkan dan Peter pun telah mati pada tahun 2008. Sepanjang hayat Peter ni, sebelum dia mati tu, dia sikit pun tak pernah menyesal yang dia buat kajian ni. Dia cuma nak claim dekat orang yang dia telah jumpa sains yang baru. Disebabkan kajian dia yang tak berperi kemanusiaan ni telah menyebabkan tiga kembar tadi tu berakhir dengan kehidupan yang sedih dan tragis. Kadang-kadang saintis ni boleh tahan gila ya. Dia orang ni macam tak fikir langsung apa akan terjadi pada masa depan budak-budak tu, yang dia orang tahu aku nak jumpa sains baru dan aku nak claim aku ni dah percaya. Jadi guys, Nina rasa sampai di sini saja perkongsian Nina tentang eksperimen yang gila lah bagi Nina, memang tak beri kemanusiaan langsung, sebab apa yang dia buat tu memang bagi kesan kepada tiga kembar tadi. Jadi untuk eksperimen penjara Stanford, in case kalau korang tertengok lagi, korang boleh tengok lah dekat video-video Nina yang lama, sebab Nina dah pernah cerita dah. Dan eksperimen penjara Stanford ni pun memang gila juga sebenarnya, sampai ke orang-orang dalam tu berbunuhan dan memang efek diorang punya mental tau. So Nina harap korang sukalah dengan video Nina pada kali ni. Kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang akan datang. Dan kalau korang ada cadangan yang menarik, korang boleh komen dekat bawah. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.